Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya Miza Yusni Muhammad. Peniaga yang menawarkan menu rahmah di bawah program inisiatif Payung Rahmah boleh mendaftarkan perniagaan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ia bagi memudahkan pengagihan kad insentif kepada peniaga berkenaan. Pendaftaran dibuka sejak 2 November lalu. Pada 2 hari bulan 11, 2023, diumumkan dan dibuka untuk pendaftaran sesiapa yang menawarkan menu rahmah, menjual menu rahmah ya, kerana kita memberikan kad insentif kepada peniaga-peniaga yang menawarkan menu rahmah. Di mana setakat ini pada 14 hari bulan November 43 permohonan sudah kita terima, dan untuk pengusaha menu rahmah ini mereka boleh mendapat diskaun untuk beli barang, ada yang sehingga 40% dengan 6 orang rakan strategik kita. Rakan strategik yang telah dilantik oleh KPDN ialah Aeon Big, Econsafe, Giant, Lotus, Maidin dan NSK, dan mungkin akan bertambah lagi rakan-rakan strategik ini. Dalam pada itu, beliau menjelaskan kebanyakan peruntukan bagi tahun 2023 untuk program itu adalah di bawah Kementerian Keuangan. Sementara peruntukan diletakkan di bawah kementeriannya bagi 2024 merangkumi RM200 juta. Jualan rahmah 100 juta, dia tidak termasuk di bawah B25 pada tahun 2023. Dia termasuk di bawah bekalan B11 di bawah Kementerian Keuangan. Jadi sebab itu kita tengok dekat sini ada hanya 43.75 juta. Dia termasuk balik pada tahun 2024 tapi dimasukkan di bawah inisiatif Payung Rahmah. Kemudian ditambah dengan 2 juta untuk UKK, 1.5 juta untuk gerakan kepenggunaan untuk kita beri kesedaran berkenaan dengan inisiatif Payung Rahmah. Program tindakan sara hidup juga 2 juta, dan akhirnya untuk jualan rahmah kita hanya tinggal 154.5 juta. 154.5 juta untuk jualan rahmah dan pasar rahmah ya. Beliau sebelum itu menjelaskan beras tidak tersenarai di dalam senarai barang kawalan di bawah KPDN dan sebaliknya ia di bawah kuasa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Beras ini tidak termasuk di bawah barang senarai barang kawalan KPDN. Tak tersenarai dalam senarai barang kawalan yang dikawal selia oleh KPDN, beras ya. Dia seluruhnya 100% di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras di bawah KPKM. Jadi kalau kita buat operasi-operasi itu ialah untuk dalam konteks membantu KPKM dalam penguatkuasaan. Industri aeroangkasa negara diunjur memperoleh pendapatan lebih RM18 bilion pada tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong berkata Malaysia kini merupakan hub aeroangkasa kedua terbesar di Asia Tenggara. Yang diperkasakan oleh lebih 240 syarikat yang disokong oleh 28,000 pekerja berkemahiran tinggi. Berdasarkan kepada prestasi semasa industri dan disokong oleh kejayaan memperolehi kontrak-kontrak baru bernilai 5.7 bilion serta pelaksanaan projek-projek MRO bernilai 600 juta ringgit, adalah diunjur pendapatan industri aeroangkasa Malaysia pada tahun 2023 akan melepasi nilai 18 bilion ringgit. Sumbangan Malaysia kepada rantaian bekalan aeroangkasa global amatlah kritikal memandangkan syarikat aeroangkasa tempatan merupakan pembekal utama komponen kepada pengeluar pesawat komersial dunia, terutamanya Airbus dan Boeing. Pelaksanaan moratorium selama 2 tahun mulai 15 Ogos 2023 membolehkan penelitian semula dijalankan untuk menangani cabaran dihadapi industri besi dan keluli tempatan, juga mengemaskini hala tuju industri selaras dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030.
mulai 15 Ogos 2023 ke atas semua pertanyaan, penilaian, permohonan semasa, permohonan baharu, pemindahan lesen, pembesaran, regularisasi dan pelbagaian bagi lesen pemegang lesen penghilangan ML serta pengeluaran surat pengesahan untuk pengecualian daripada lesen penghilang atau ICA 10 di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian 1975, Akta 156. Tambah beliau, sekiranya terdapat permohonan ML yang menyokong agenda NIMP 2030, permohonan boleh dipertimbangkan pengecualian daripada moratorium. Berhubung pendekatan Kementerian untuk syarikat tempatan mencuburi pasaran ekspor dengan lebih tersusun, Matrade memberi perhatian kepada pembangunan syarikat pengeksport, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mencuburi pasaran ekspor. Peruntukan bagi Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 perlu dipertingkatkan bagi memberi impak lebih berkesan dan pelbagai sektor akan dibangunkan di bawah NIMP sekaligus mewujudkan industri yang lebih kompetitif termasuk melibatkan perusahaan medium, kecil dan sederhana PMKS. Maka satu pelan induk yang menyeluruh seperti NIMP ini adalah tepat pada masanya kerana ia berpotensi mencetus satu perubahan besar dalam ekonomi negara. Antara sasaran NIMP ini, Puan Pengerusi, adalah untuk mewujudkan industri yang kompetitif dengan ekonomi yang kompleks. Industri kita, terutama sekali PMKS, harus dipertingkatkan supaya mereka dapat melibatkan diri dalam sektor ekonomi yang lebih kompleks ini. PMKS juga harus dibantu dalam memasarkan produk keluar negara, juga menyertai pameran antarabangsa. MDG, Market Development Grant kepada syarikat-syarikat SME, selain daripada menyertai exhibition antarabangsa dalam dan luar negara. Yang kedua, kos pendaftaran atau permudahkan kelulusan produk yang dibawa masuk ke negara-negara luar. Ada tak? Apakah peranan Matrade dalam membantu syarikat-syarikat sebegini dalam mewujudkan ataupun membentuk rangkaian kerjasama dengan syarikat di negara asing yang membolehkan akhirnya produk-produk tempatan daripada PKMS kita sendiri, daripada penduduk kita, ya, dapat dijual di peringkat antarabangsa. Bukan sahaja menambah peruntukan untuk sumbangan tunai rahmah STR kepada RM10 bilion berbanding RM8 bilion sebelum ini, kerajaan juga akan memperhebat program turun padang bagi memastikan tiada yang tercicir daripada menerima inisiatif itu. Kerajaan juga akan memperhebatkan program turun padang bersama pemimpin komuniti dan pelusuk desa bagi memastikan STR dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Pusat Khidmat Wakil Rakyat juga boleh berperanan lebih luas dengan menjadi barisan hadapan dalam memastikan tiada individu yang tercicir melalui pembukaan kaunter bergerak. Beliau menjelaskannya ketika menjawab soalan Wakil Mas Gading, Mordi Bimol mengenai kaedah menyemak status permohonan STR, terutama bagi pemohon di luar bandar serta peratusan pecahan kaum penerima layak. Bagi mereka yang belum menerima dokumen penceraian yang sah, individu terlibat boleh terus merujuk ke Jabatan Agama Islam Negeri atau Jabatan Pendaftaran Negara untuk mempercepatkan proses mendapatkan dokumen. PDRM bersedia menjalankan siasatan secara profesional terhadap laporan kononnya ada unsur umpan, habuan dan ugutan berkaitan sokongan beberapa ahli Parlimen Pembangkang terhadap Perdana Menteri. Bagaimanapun setakat ini tiada laporan polis dan SPRM diterima. Seperti saya jelaskan, hakikat bahawa tiada satu pun aduan yang dibuat terhadap dakwaan asal, bolehlah kita katakan bahawa itu akan kekal sebagai cakap-cakap di luar. Saya ingin ulangi bahawa pihak polis khususnya
kita tidak akan ada sebarang tolak ansur terhadap sebarang bentuk pelakuan jenayah yang boleh menjejaskan ketidakpatuhan kepada undang-undang yang sedia ada. Pihak polis akan segera membuat siasatan sekiranya terdapat laporan atau dakwaan daripada individu atau kalau tidak wujud elemen yang disebutkan tadi, umpan, habuan, sogokan ataupun segala macam itu, dia boleh saja jatuh kepada fitnah terhadap kerajaan. Beliau menjawab soalan yang dibangkitkan Wakil Batu Pahat, Tuan On Abu Bakar. Bermula Ogos 2022, Kementerian Pendidikan telah menambah bilangan warden sebanyak 63% atau sekurang-kurangnya 3 orang di sebuah asrama dan ia sebagai antara langkah membendung kes buli di sekolah. KPM telah menambah bilangan warden sebanyak 63%. Bermula 1 Ogos 2022 dengan julat sekurang-kurangnya 3 orang warden di sebuah asrama. KPM juga mengadakan bengkel upskilling kepada ketua warden dan warden dari semasa ke semasa bersesuaian dengan tugas warden seperti yang digariskan dalam garis panduan tadbir urus sekolah MySG. Yang kedua, pelaksanaan sistem rumah di sekolah berasrama misalnya merupakan antara usaha untuk menghasilkan modal insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemampanan sahsiah kesedekatan kepimpinan dan juga menjalankan program siasih unggul murid di sekolah menengah. Beliau menjawab soalan tambahan dari Wakil Sabak Bernam, Kalam Salan. Kementerian Pendidikan juga terus memperkasa jawatankuasa permuafakatan KPM PDRM dalam membenteras buli. Setiap tindakan yang dijalankan kerajaan berlandaskan peruntukan undang-undang sedia ada dan perkara itu ditegaskan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara dan menurut beliau sejak 2010 hingga September tahun ini hanya 19 daripada 960 kes dibuka di bawah Akta Hasutan 1948/Akta 15. Ini menunjukkan bahawa kita benar-benar telus dan tidak sewenang-wenangnya mengambil tindakan kepada mana-mana pihak. Tindakan diambil berlandaskan undang yang sedia ada yang mana menunjukkan bahawa kita telus dan bertanggungjawab ke atas tersebut. Berhubung isu 3R pula, 60 daripada 104 kes berkaitan telah selesai manakala bakinya masih dalam proses siasatan. Beliau turut memaklumkan tiada cadangan untuk menggubal akta khusus berkaitan 3R setakat ini. Soalan dibangkitkan Wakil Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.